Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita berada di topik yang kelima iaitu manufacturing overhead ataupun overhead perkilangan. Okey, sebelum kita mula apa-apa, kita kena lihat dulu apa maksud manufacturing overhead. Okey, sebelum ni saya ada sebut manufacturing overhead adalah salah satu daripada product cost selain daripada direct material dan direct labor. Jadi, maknanya kalau dia bukan bahan langsung, kalau dia bukan buruh langsung, maknanya dia adalah manufacturing overhead. Okey. Kita juga akan menganggap bahawa manufacturing overhead ini adalah kos secara tidak langsung, kos perkilangan secara tidak langsung, kerana dia tidak secara langsung dapat dikesan kepada produk tetapi dia memberi peranan dalam pembuatan produk. Okey. Sebelum kita sambung lagi lanjut, kita perlu juga tahu bahawa beberapa konsep yang kamu kena faham. Pertama ialah actual overhead, kedua ialah estimated overhead, iaitu actual overhead adalah overhead sebenar, estimated overhead adalah overhead dianggarkan ataupun overhead dijangkakan, dan applied overhead iaitu dalam bahasa Malaysia sebenarnya overhead diserap. Dia ada nama lain dalam dalam setengah buku ada sebut absorb overhead. Okey, jadi maksudnya overhead yang diserap. Okey, pertama kita lihat dulu apa itu overhead sebenar. Overhead sebenar ialah overhead, dia kata amount of indirect material manufacturing cost actually occurred. Cost overhead yang sebenar-benarnya berlaku pada tempoh itu. Okey, nanti kita lihat perbezaan dia. Kalau estimated overhead ialah planned manufacturing overhead. Ia adalah nilai overhead yang dijangkakan, yang dianggarkan oleh pihak pengurusan. Belum lagi jadi tapi dia orang dah agak sikit berapa jumlah dia. Okey. Dan apa itu applied overhead ataupun absorb overhead? Okey, dalam bahasa Malaysia overhead diserap. Dia kata the amount of overhead cost that has been applied to a cost object. Satu jumlah nilai overhead yang dichargekan terus kepada objek. Sebenarnya cost objek itu semasa dia charge, dia belum siap. Okey, kamu lihat keadaan dia. Di mana kedudukan applied overhead? Okey, sebenarnya sebelum applied overhead ditentukan, kamu sebenarnya sudah ada estimated overhead. Maknanya pada permulaan sebelum bermula production sesuatu produk, kamu akan estimate. Contohlah saya bagi contoh bil elektrik. Katakanlah bulan ni, pada awal tahun, kamu jangkakan pada bulan Januari nanti elektrik bernilai RM200. Okey, contoh Kemudian dia pun buat production. Semasa dia buat production, dia dah siap separuh jalan contohnya. Tapi bil elektrik belum sampai. Macam biasalah, bil elektrik kan dapat hujung bulan. Okey, jadi pengurusan mempunyai masalah pada waktu ini untuk menentukan kos, kerana kalau nak tunggu estimated, kalau nak tunggu overhead sebenar, macam lambat lagi. Tapi kalau nak guna estimated overhead, macam kurang tepat pula kan. Jadi kerana production dah bermula, jadi apa yang pengurusan buat, diorang akan buat applied overhead. Okey, nanti kita akan belajar macam mana nak kira applied overhead. Applied overhead tu adalah jalan tengah di antara estimated overhead dan actual overhead. Jadi actual overhead ni hanya akan dapat maklumat pada hujung bulan contohnya. Jadi di sini maknanya yang penting ialah kamu mesti tahu kira applied overhead, sebab actual overhead tu kiranya semasa production dia macam dah hujung maklumat yang dah terlambat. Okey? Okey, kita akan belajar kiraan. Okey, beberapa konsep yang kamu kena tahu dulu sebelum kita belajar pengiraan tentang applied overhead. Pertama, kamu kena tahu tentang actual costing. Actual costing adalah pengkosan sebenar. Kedua adalah normal costing, pengkosan normal. Dan ketiga adalah standard costing ataupun pengkosan standard. Okey, apa itu actual costing? Actual costing adalah sekiranya sesuatu syarikat itu mengamalkan actual costing, dia menggunakan maklumat direct material yang sebenar. Okey, ini semua orang akan buat.
dan dia akan menggunakan direct labor yang sebenar. Ini tak ada masalah kerana semasa kamu beli direct material, kamu sudah tahu nilai direct material. Semasa kamu berjanji untuk membayar gaji kepada pekerja, kamu sudah tentukan nilai pekerja gajinya. Okey, dah tahu. Tapi untuk actual costing, dia akan tunggu cost overheads dapat maklumat baru dia akan kira cost. Which is sebenarnya kaedah actual costing ni macam tak logik. Kerana kalau nak tunggu semua cost nak dapat, terutamanya overhead, dia hampir mustahil. Okey. Kalau nak tunggu juga maknanya lambatlah kita tentukan harga kos. Okey. Jadi company yang secara keseluruhannya, kebanyakan syarikat, rasanya semua syarikat menggunakan kaedah normal costing. Kerana normal costing akan menggunakan actual cost direct material, guna cost direct material, guna cost direct labor yang sebenar, dua-dua yang sebenar kerana dua-dua memang confirm dah tahu. Tapi normal costing akan menggunakan applied overhead. Okey, kerana kita sebenarnya tak sabar dah nak tunggu overhead yang sebenar kerana lambat. Kalau kita nak tunggu juga, nanti lambat menentukan harga jualan contohnya. Okey. Jadi pada perbezaan di antara kedua-dua actual costing dan normal costing ini hanyalah berlaku kepada pengambilan nilai overhead sahaja. Okey. Untuk standard costing, kita akan detail pasal standard costing pada hujung-hujung tempoh kamu belajar. Tapi cukup sekarang, buat masa sekarang kamu tahu bahawa standard costing adalah menggunakan nilai-nilai standard yang ditentukan lebih awal. Okey, tapi kita akan dia tidak masuk dalam liga ini. Okey, kita akan concentrate pada hujung-hujung silibus. Okey. Sekarang kamu akan lihat kenapa kebanyakan syarikat akan menggunakan kaedah normal costing berbanding actual costing. Pertama, kerana kita nak tentukan harga jualan lebih awal. Okey, kalau tidak kita tak boleh buat perancangan dan sebagainya. Kalau kita nak tunggu cost overhead datang pada hujung bulan, kita sudah terlambat untuk menentukan harga jualan. Okey. Dan dia kata di sini the cost of product will be remain at a certain time. Kalau kita dah tentukan applied overhead lebih awal di dalam normal costing, kita sudah tentukan cost produk yang lebih awal, dan disebabkan kita ada satu rate yang sudah ada, jadi kita boleh kekalkan nilai itu dalam sesuatu tempoh supaya kita punya cost produk kita tidaklah sentiasa berubah kan. Kalau kita nak tunggu overhead, nanti overhead sebenar sekarang berubah-ubah nilainya, jadi nanti berapa banyak kali pula kita nak tukar report cost kita. Dia macam seperti tidak stabil, dan nanti akhirnya bila cost produk kita berubah, kita nak tukar pula ke harga jualan. Takkan kita nak tukar harga jualan setiap kali. Jadi itulah tak logiknya. Okey. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita nak kira overhead applied. Bagaimana kita nak kira nilai overhead yang diserap kepada sesuatu produk dengan menggunakan kaedah normal costing lah. Okey. Pertama, kita akan kira manufacturing overhead applied. Kamu kena tahu tentang okey, ini formula dia. Applied overhead ialah actual basis darab POR. Okey, apa benda tu nanti kamu akan lihat dekat contoh. Tapi kamu kena tahu apa ini predetermined overhead rate, ataupun dalam ringkasan yang kita guna seterusnya semasa kita belajar selepas ini, kita guna POR. Okey, apa itu POR? POR ialah anggaran overhead yang kamu tentukan pada awal tempoh tadi, dan kamu akan bahagikan dengan anggaran basis. Okey, anggaran basis activity. Dan anggaran basis activity itu boleh jadi unit production, boleh jadi jumlah jam pekerja, boleh jadi jumlah jam mesin, boleh jadi cost direct material, boleh jadi cost direct labor. Okey, nilai basis activity ini akan ditentukan oleh syarikat. Kalau dalam untuk tujuan peperiksaan, dia akan ditentukan oleh soalan, jangan risau. Okey, kamu hanya perlu mengikut perintah soalan sahaja. Okey. Sekarang kita akan lihat contoh soalan berkaitan dengan pengiraan POR. Kita belajar kira POR dulu. Okey, kita buatlah banyak kali. Okey. Sekarang soalan beri maklumat tentang ada anggaran-anggaran nilai berkaitan dengan overhead dan juga basis-basisnya.
Soalan minta kira POR berdasarkan kepada basis-basis yang tertentu yang disebutkan. Okey, kita akan mulakan dengan mengira predetermined overhead basis on machine hour berdasarkan kepada machine hour. Okey, bagaimana cara kira? Kita akan patah balik pada formula POR tadi, iaitu estimated overhead bahagi estimated basis. Okey, kita akan gantikan overhead, okey, anggaran tadi, dan kita akan pilihlah. Kalau machine hour, kita carilah maklumat machine hour. Okey? Senang je ni. Ia adalah simple matematik. Okey? Jadi, kamu akan dapat RM2.50 untuk 1 jam machine hour. Maksudnya apa? Kalau 1 jam machine hour bekerja, kamu akan charge RM2.50 overhead. Macam tu. Okey. Inilah kita panggil POR. Okey. Ataupun ada syarikat yang tak nak guna basis jam mesin, dia nak guna jam labor sebab dia rasa dalam department tu pekerja yang banyak bekerja, mesin tak guna sangat. Jadi dia guna kaedah labor. Kalau begitu, kamu akan ambil nilai RM500,000 tadi dan kamu akan bahagikan dengan basis yang kita pilih. Basis yang kita pilih ialah labor hour. Okey? Jadi kamu bahagi dan kamu akan dapat dalam soalan ini contohnya RM5 untuk 1 jam. Bermaknanya sekiranya pekerja bekerja sebanyak 1 jam, kamu akan charge overhead sebanyak RM5. Okey? Itu maksud dia. Okey, ini POR. Okey. Sekarang kita lihat sekiranya sesuatu department itu menggunakan basis direct labor cost pula. Bukan jam tadi, ni jumlah kos. Okey, kita ambil macam biasa overhead tadi RM500,000 dan kita akan bahagi dengan kos. Okey, kita akan bahagi dengan kos. Kalau kamu bahagi dengan kos, lihat itu RM bahagi RM, jadi jawapannya dia lain sikit tau. Okey, jawapannya jadi beratus. Kerana nilai ringgit kita bahagi dengan nilai ringgit, dia tak jadilah per hour. Jadi bermaksud 76.92% akan dikenakan ke atas, overhead akan di-charge ke atas setiap ringgit kos direct labor. Itu maksud dia. Okey. Macam tu. Sama juga dengan kes kalau kita ambil raw material cost. Kita ulang balik kiraan yang sama, RM500,000 bahagi dengan kos pula. Lihat RM bahagi RM ya. Jadi jawapan ni mesti begitu. RM111. 111. Okey, maksudnya apa tau? Maknanya bagi setiap ringgit material cost yang digunakan, kita akan charge overhead 111.11%. Maknanya banyak tu. Kan? Okey. Dan akhir sekali, kalaulah syarikat itu memilih untuk menggunakan basis berasaskan unit production. Okey? Kita akan bahagikan RM500,000. Katakan pada waktu itu kamu keluarkan 75,000 unit production, kamu akan bahagikan. Dan dapat dalam kes ini RM6.67 untuk 1 unit. Maknanya 1 unit production keluar, dah siap, kamu akan charge overhead sebanyak RM6.27. Itulah maksudnya. Okey? Ini POR dia. Okey, baiklah. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita nak mengira applied overhead. Okey, untuk example kedua, kamu lihat di dalam soalan ini bahawa dalam sesuatu syarikat, kemungkinan dalam syarikat ini ada 3 department. Okey, department X, Y dengan Z, dan setiap department menggunakan POR yang berlainan, dia punya basis yang berlainan. Dan dalam soalan ni dah tolong bagi nilai POR. Okey, kalau kamu perhatikan ada 65%, 95% dan juga RM7.99 per machine hour. Okey. So pertama, bagaimana kita nak kira? Okey, kita akan kira department by department. Okey, department pertama, department X menggunakan 65% berdasarkan direct material. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah cara kira dia mudah. Ambil POR, kan? Kamu akan darabkan dengan basis sebenar. Okey. Ambil department X saja ya, pedulikan dengan department Y dengan Z. Okey, jadi kamu akan dapat nilai 91,000. Jadi ini adalah nilai, bermaksud nilai ini adalah nilai overhead yang diserap ke dalam produk untuk department X. Okey. Sekarang kita lihat untuk department Y pula. Department Y dia punya POR adalah 95% tetapi berdasarkan direct labor cost. Jadi apa yang kita perlu buat, POR 95% darab dengan asas direct labor saja. Okey, jangan ambil nilai-nilai lain.
Jadi kamu akan dapat nilai ini untuk nilai overhead yang diserap kepada produk kepada departmen Y. Okey. Dan akhir sekali untuk departmen Z, dia punya POR adalah pakai mesin. Okey, jadi mesin hour. Jadi RM7.99. Carilah nilai mesin hour dekat departmen Z. Itu je. Jadi kamu akan darab dan dapat nilai. Okey. Akhirnya ini adalah nilai-nilai applied overhead untuk setiap departmen. Okey. Berlainan kan, tapi akhirnya nanti nombor ini akan digabungkan lah. Okey. Bagaimana kita mengira produk kos seunit? Okey. Ini adalah kiraan dia lah. Actual direct material, nilai dia tambah dengan actual direct labor. Tetapi untuk overhead, kita akan ambil applied manufacturing overhead, barulah kamu dapat produk kos. Sebelum topik ni, kamu sebenarnya dah belajar cara kira produk kos, tapi kamu tak perasan sebenarnya produk kos kamu yang kamu kira tu sebenarnya ada terletak overhead, dan overhead itu bila normal costing sebenarnya kamu mengambil nilai applied overhead. Okey. Okey, sikit lagi nak habis, iaitu pasal under applied dengan over applied. Apa benda ni? Ia adalah sebenarnya perbezaan di antara overhead, applied overhead dengan overhead yang berlaku yang sebenar. Ingat tak tadi mula-mula dalam video ni saya ada cerita bahawa kita applykan overhead ini sebelum berlakunya overhead sebenar. Jadi akhirnya nanti katakan elektrik kita dah apply overhead kita, katalah kita dah kira dapat RM10,000, tapi akhirnya pada hujung bulan RM15,000 pula. Kan dah berbeza. Jadi apa yang kamu perlu buat? Pertama kamu kena kesan dia terlebih atau terkurang. Kamu akan katakan dia adalah over apply ataupun terlebih apply apabila applied overhead kamu nilainya lebih besar daripada actual overhead. Maknanya kamu terlebih charge pula overhead ni. Rupanya elektrik kamu tidaklah sebanyak itu. Contohnya kamu tercharge elektrik RM15,000, tapi hujung bulan elektrik kamu RM10,000. Itu cerita dia. Ataupun under apply atau terkurang apply. Under apply itu ialah kamu apply RM10,000. Kamu dah kira-kira RM10,000. Tapi akhirnya hujung bulan kamu tengok bil kamu RM15,000. Alamak, banyaknya kan? Dah ada perbezaan. Okey, apa yang kita perlu buat untuk perbezaan ini? Kita perlu buat adjustment. Adjustment itu maknanya kamu kena buat barulah kita jumpa adjustment entry untuk topik semester 2 ni, iaitu apabila berlaku perbezaan antara actual overhead dengan applied overhead. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kalau over applied. Kalau over applied maknanya kamu terlebih charge kepada produk kamu tu nilai, dan produk yang kamu charge itu dah dijual. Kan contohnya dah dijual. Bila dah dijual, namanya adalah cost of goods sold. Dan cost of goods sold kamu dah terlebih nilai. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu kena kurangkan cost of goods sold. Cost of goods sold adalah salah satu belanja. Dan expenses bila berlaku dekat debit. Tapi kalau kamu nak kurangkan dekat kredit. Itu sebab kita kreditkan cost of goods sold dan kita selaraskan dengan nilai manufacturing overhead. Okey. Kalau anda apply macam mana pula? Kalau anda apply, kamu akan debit cost of goods sold. Kenapa pula? Sebab kamu dah charge kepada produk dan produk tu dah dijual. Tapi yang kamu charge itu kamu terkurang. Jadi sekarang kamu kena tambahkan nilai cost of goods sold. Jadi cost of goods sold adalah expenses. Expenses berlaku di debit. Jadi kamu kena tambah nilai cost of goods sold dekat debit. Jadi kreditnya adalah manufacturing overhead. Kamu selaraskan dengan nilai manufacturing overhead. Okey. Itu saja kali ini untuk overhead, untuk manufacturing overhead. Maklumat ini berguna untuk keseluruhan kiraan kamu pada seterusnya topik seterusnya. Okey, jadi kamu kena betul-betul pandai kira pasal berkaitan dengan overhead ini. Okey.